Alright. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama sekali saya ucapkan terima kasih tahniah kepada semua kerana dapat meluangkan masa pada pagi ini. Hari ini 25 Disember, cuti umum. So sepatutnya saya expect tak ramai lah kan. Memang saya expect tak ramai lah. Sebab mungkin masing-masing pergi berjalan dan sebagainya. So kita baru ada 4 orang. Kita baru ada Tuan Syahrul, Tuan Masaad, Tuan Bicengkeng dan Tuan Hamidun. Selamat datang dan terima kasih kerana dapat sertai kita punya sesi diskusi pada pagi ini. Alright. So secara spesifiknya sebenarnya pada pagi ini saya nak discuss berkenaan dengan indikator. Tapi bukanlah salah satu topik daripada sesi diskusi asas teknikal analisis saham, bukan. Ini sesi khas. Saya just nak discuss berkenaan dengan indikator-indikator. Kita start dengan yang paling basic. Okay? Kita start dengan yang paling basic. Selamat datang Tuan Muhammad Sakif. Baru ada 5 orang, tak apa. Kita start dulu. Saya nak share screen dulu. Saya nak start dengan yang paling basic, iaitu kita kena tahu sikit apa itu indikator lah. Apa itu indikator. Ni yang paling basic lah. Alright, so saya share screen. Bismillah. Okay. Sebelum itu, sebelum kita mulakan, sekiranya tuan-puan dapat dengar suara dengan jelas, gambar nampak okey, skrin pun nampak okey, boleh komen dekat group. Komen 1 ke 2 ke. Alright, okay. Terima kasih Tuan Masaad. Rakan-rakan yang lain boleh tengok ke? Boleh nampak skrin? Suara okey ke? Terima kasih Tuan Syahrul. Lagi-lagi kita baru ada. Tuan Hilmi pun dah masuk. Puan Rina, selamat datang. Selamat datang semua. Suara okey? Gambar okey? Nampak tak chart ni? Chart ni adalah chart Atom. Atom ni salah satulah daripada coin-coin yang ada lah dekat pasaran. Alright. So, specifically topik pada hari ini adalah indicators. Kita ada, sebenarnya saya kena bahagikan kepada dua bahagian untuk indicators. Yang pertama, kita nak tahu basic indicators. Yang kedua, kita nak explore custom made indicators yang saya dah buat. Yang tu sebenarnya dia punya main topik lah. Okay. Cumanya sebelum tuan-puan berkenalan dengan custom made indicators yang saya dah buat tu, kita nak mengenali dahulu apa itu yang basic punya indicators. Okay, basic dulu. Alright. So, pertama sekali, apakah yang dimaksudkan dengan technical analysis ataupun TA lah, technical analysis indicators yang ada pada chart. Indicators ni sebenarnya dia adalah satu tools ataupun satu peralatan lah, okay, yang digunakan untuk interpret pergerakan harga dan volume. Ada yang interpret pergerakan harga semata-mata, ada yang interpret pergerakan volume semata-mata, ada yang interpret kedua-dua, dan ada juga yang interpret based on interpretation of pergerakan harga. Okey, ni macam ni. Sebelum tu kenapa chat dia macam pelik. Okey. Sebelum itu kita kenal dahulu berapa banyak indicators yang ada. Okey, berapa banyak indicators yang ada. Untuk peringkat asas, tuan-puan hanya kena tahu kita ada 2 jenis indikator. Sebelum ni saya dah pernah share lah sebelum ni kan. Tapi saya nak conteng lagi. Kita share balik. Mana ni saya punya conteng. Okay. Slide ni amat penting. Slide conteng ni. Sebab dah berapa lama kita punya discussion ni kan.
slide conteng-conteng pun dah 219 muka surat dah conteng-conteng. Kita conteng lah segala jenis benda lah kita discuss, kita conteng kat sini. Alright. Kalau tuan-puan follow kita punya discussion tu dah banyak sangat lah. Macam-macam dah kita discuss. Daripada kripto ke saham ke gold dan sebagainya. Alright. So, indikator ni kita boleh bahagikan kepada dua bahagian. Alright. Yang pertama, saya buat macam ni lah. Saya buat macam ni. Ini indikator kan. Indikator ni ada dua perbahagian. Yang pertama adalah kita panggil sebagai overlay. Okay, overlay. Indicators. Mungkin tuan-puan ada kalau yang baru-baru mungkin tak pernah dengar lah. Kalau yang dah biasa dengar tu boleh faham lah. Yang kedua, kita panggil sebagai, silap. Saya nak copy ni. Kita panggil sebagai oscillator. Oscillators. Alright, apakah beza dia? Itu yang paling penting lah. Sebab dua-dua ni, dia dibahagikan mengikut fungsi dia dan kedudukan dia pada chart. Okay? Kalau tuan-puan faham yang ni pun dah cukup bagus dah. Saya letak kat atas ni. Dah jadi macam sotong apa ni. Koro Sensei. Siapa tengok anime apa ni, Classroom Assassination Classroom, macam Koro Sensei. Alright. Overlay indicators adalah, maksud dia saya letak kat sini. Indicators yang berada atau menempel pada chart, pada bahagian harga pada chart. Itu maksud dia. Menempel dia menempel kat situ. Itu je lah maksud dia. Okay. Nanti kita tengok lebih detail lah. Alright. Yang kedua, oscillator pula, apa maksud dia? Oscillator bermaksud indi yang berada di bahagian bawah atau atas berasingan daripada bahagian harga atau volume lah. Harga atau volume pada chart. Harga atau volume. Yang mempunyai nilai dari sama ada nilai ni dia punya julat, nilai julat sama ada 0 hingga 100 atau lain-lain. Ni mungkin ada yang tuan-puan yang boleh faham, ada yang tak boleh faham. Tak apa, nanti kita tengok contoh dia. Okay. Alright. Tu yang kedua. Okay, so contoh overlay indicator. Okay, contoh. Saya buang dulu semua lukisan-lukisan yang ada ni. Kita gunakan satu carta lah. Sebagai contoh kita ambil Bitcoin lah. Bitcoin. Bitcoin dia tengah turun ni. Kita buang dulu semua dia punya, saya malas nak buang lukisan pada Bitcoin. Kita guna yang tadi lah. Apa tadi? Saya guna apa tadi? Atom. Okay. Contoh kita gunakan atom. Alright. Untuk overlay indicator, kita ada banyak. Kita ada banyak sangat indikator-indikator yang kita boleh gunakan, dia menempel pada harga yang paling basic. Paling basic adalah moving average. Kita ambil contoh. Saya letak kat sini. Contoh. Contoh. Paling asas adalah moving average. Moving average ni dia merujuk kepada simple moving average. Kenapa dia simple? Sebab formula dia very simple. Dia
untuk memahami formula dia macam ni. Saya kena terangkan jugalah sebenarnya. Supaya tuan-puan lagi faham. Dia macam ni. Contoh kita ambil contoh. Ada satu candle buka, kita guna warna hijau lah. Dia simple moving average ni kita gunakan harga close. Contoh candle ni dia buka pada harga RM1. And then dia close pada harga RM2. Right. So, kalau hari pertama dia tak ada lagi lah moving average-nya. Alright. Katakan simple moving average, kita gunakan simple moving average 5. 5. Apa maksud dia? Apabila candle bergerak ke kanan ataupun ada hari berikutnya, contoh harga start dia drop sikit RM1.50. Lepas tu dia pun naik balik pergi ke RM2. So, di sini RM2. Okay. And then besoknya pula harga pun naik daripada RM2 naik ke RM3. Okay, daripada RM2 RM2 RM3. Lagu apa tu saya pun lupa. Lepas tu yang ini untuk kiraan moving average, kita plot dulu hari pertama ni dikira sebagai day zero lah. Hari pertama ni dipanggil sebagai day zero. Hari pertama Hari pertama RM2. Okey. Hari kedua tambah RM2. Hari ketiga tambah RM3. Hari keempat dia pun drop sikit. Ya, hari keempat daripada RM3 drop pergi ke RM1 balik. Saham dia memang macam tu lah kan. Bila dia drop tu dia drop laju kan. Masa dia nak naik tu macam kura-kura kan. Lepas tu kura-kura tu pula dalam perahu kan, dia pura-pura tak tahu je dia turun laju kan. Lepas tu kita bertambah RM1. Jadi kita ambil yang close price tak perlu letak titik perpuluhan. 1, 2, 3, 4. Okey, 1, 2, 3, 4. Alright. And then besoknya dia pun rebound sikit. Daripada RM1 naik balik ke RM2. Dah lah tuan-puan pun cut loss sebab dapat balik modal. Dapat balik modal, cut loss lah. Sebenarnya kalau tengok long term chart dia boleh je. Kalau nak tengok long term chart dia mungkin most probably naik balik. So RM2. So cukup 5 hari sebab kita gunakan moving average 5 kan. Moving average 5. Cukup 5 hari kita bahagi 5. Alright. So kita akan dapat, saya guna calculator. Saya punya matematik very very slow. Dulu masa duduk belajar dentistry kan dekat USM, kira paling banyak kira gigi je. Gigi paling pun 32 lah paling banyak. Lepas tu tak ingat lah. Okay, kita akan dapat 10 kan. 2 tambah 2, 4. Tambah 3, 7, 8, 9, 10. 10. Bagi 5. Bagi 5, dapat 2. So, moving average ni, dia akan plotkan hari yang, kalau moving average 5 ni selepas hari yang kelima lah. Okay, selepas hari yang kelima maksudnya yang di sini. So dia akan letaklah satu dot di sini pada RM2. Satu dot. Alamak, tak jadi dot. Satu dot. Okey. Lepas itu, kenapa dipanggil moving average? Kenapa dipanggil moving average? Sebabnya ini di 0. Ini day 1. Ini day 2. Day 3. Day 4 kan? Alright, sini sini kira macam day 5 lah kan? So day 5 tu kita tak apa ni? Tak panggil dia day 5 lah sebab dia dah jadi satu dot moving average. So apabila ada harga baru, katakan dia pun start balik daripada RM2 naik ke RM3. Okay? Daripada RM2 naik ke RM3. Okay, naik ke RM3. So apa yang berlaku day 0 ni dia dah tak jadi day 0. Dia dah outdated. So day 1 ni akan jadi day 0 yang baru. Ini akan jadi day 1, ini jadi day 2, day 3, day 4. So yang ini RM2 ni dah tak boleh pakai. So kita kena tambah
Okay, kita kena tambah hari yang seterusnya, iaitu RM3. So, still bahagi 5 lah sebab movie average. So, kenapa dipanggil movie average? Sebab dia bergerak ke depan. Dia bergerak ke depan. So, hari yang seterusnya, kita akan dapat berapa? 2 tambah 3 tambah 1 tambah 2 tambah 3 sama dengan 11 bahagi 2. Bagi 2 pula. 11 bahagi 5. 2.2. 2.2 most probably dia duduk dekat 2.2 kat sini lah. Dia duduk kat atas sikit lah. So, semakin banyak candle, ni dah tak kira dah. And then hari kedua, yang ni pun dah tak kira. Dia akan kira pada hari yang seterusnya. So, dia akan bergerak ke depan. So, bergerak ke depan, every time dia bergerak ke depan akan ada satu titik. Katakan harga makin naik. Kalau harga makin naik, titik ni pun akan semakin naik. So, ini yang kita panggil sebagai dia punya indikator ni delay sikit lah indikator sebab dia mesti nak kena ada data dulu baru dia akan produce result. So, apabila titik-titik ni kita sambungkan, itulah yang dipanggil sebagai moving average line. Okay, garisan moving average. So, semakin banyak candle yang ada, semakin panjang lah titik dia sambung. So, dia akan naik turun, naik turun, naik turun, naik turun kan. Sebabnya dia berdasarkan pergerakan harga. Alright. Itu adalah simple moving average menggunakan formula yang very simple. Kalau EMA ataupun exponential moving average 5 katakan. Exponential moving average ni dia ada something dalam formula dia ni yang dia ada macam kira-kira dia lah. Dia ada kira-kira dia tutang-tutang. Dia tak keluar kalau macam contoh macam ni. 2 tambah 3 tambah 1 tambah 2 tambah 3 dia tak jadi 2.2. Dia akan jadi something nilai yang agak sedikit berlainan tapi tak jauh sangat lah. Okay. So, exponential moving average dia agak sedikit reaktif. Formula dia tu menyebabkan dia agak sedikit reaktif berbanding dengan simple moving average. Alright. Setakat ini, boleh faham tak? Yang basic je, simple moving average, boleh faham? Kalau faham tekan Y dekat group type Y. Saya nak tahu tuan puan faham ke tak? Kalau tak faham, kita ulang balik sampai Abang Jamil. Okey, terima kasih Tuan Masad. Terima kasih Tuan B Chengping. Rakan-rakan yang lain macam mana, faham ke? Ke macam bela-bela katak? Puan Rina, terima kasih. Katak pun tidur sekarang, hujan lebat. Alright. Okay. Kalau faham, kita beralih ke slide. Okay. Itu contoh simple moving average. Okay. Gambar ni saya save as a copy. Saya pun letaklah dekat kita punya slide conteng-conteng. Supaya dia tak hilang. Moving average mana yang sesuai? Itu nanti kita kena tengok. Sebab setiap orang dia ada dia punya personal preferences. Susah nak cakap. Sepanjang saya belajar technical analysis ni, terlampau banyak opinion daripada pelbagai individu. Ada yang cakap moving average 5 okey. Ada yang cakap moving average 9 okey. Ada yang cakap combination 5 dan 10. Ada yang cakap kita gunakan 7. Ada yang cakap kita gunakan 16. Ada yang cakap sebenarnya 50 lagi bagus. Ada yang cakap 20 pun dah okey. Ada yang cakap 100.5 okey. Ada yang cakap 200 lah semua lagi best. Sebenarnya kita nak tengok apa. Apa yang kita nak. Kalau kita nak short term, apa moving average yang sesuai untuk kita? Kalau kita nak tengok medium term, berapa moving average mana yang sesuai? Kalau kita nak tengok very long term, moving average mana yang sesuai? So basically, saya tak berani nak letak saya punya opinion. Tapi basically, yang saya sendiri suka pakai 5, 10, 50. Itu je. 3 je. 5, 10, 50. Yang lain-lain tu terserah.
Berserah. Okey. Macam tu. Setakat ni okey Kita sambung. Contoh movie average. Saya pun ambil lah kita gunakan weekly chart lah. Weekly chart lah. Saya suka guna weekly chart sebab dia lebih matang berbanding dengan daily chart. So kita pun ambil, kita type kat sini movie average. Ataupun nak type SMA pun boleh, type MA pun boleh, MA pun boleh. Tapi better type SMA sebab kita simplify, kita terus type nama dia kan. Simple movie average. Okay. Alright, so default setting dia akan keluar 9. So kita boleh tukar lah. Kalau tuan-puan nak letak 5 pun boleh. Tukar 5. Kalau nak letak 10 pun boleh. So sekarang tuan-puan faham tak apa maksud dia? Maksud 9 ni, maksud 10 ni, faham tak? Setelah kita dah belajar sikit tadi, yang ini, setelah kita dah belajar ni kan, maksud nombor di hujung ni, faham ke tak? Sekali lagi saya tanya, faham ke tak? Kalau faham, boleh respon sikit. Tekan Y ke, A ke, 1 ke, tekan Y lah, senang. Okey, faham ke tak? Sebab dekat indikator, dekat chart ni, bila kita buka-buka je dia keluar 9. Okay. So buka-buka je terus keluar 9. So nanti kan tuan-puan tanya, apa maksud 9 ni? Faham ke tak? Yes, betul. Kalau 10, maksudnya movie average untuk 10 candle. Kita ada kiraan harga penutup pada candle setelah cukup 10 candle dia akan bagi. Harga penutup 10 candle bahagi dengan 10. And then dia akan dapatkan satu dot. Satu dot tu dia plot kat depan. So bila dot tu disambungkan, barulah dia akan dapat satu garisan. Okay, sebagai contoh, kita ambil yang ni. Okay, kita ambil ni. Katakan ini adalah candle pertama. Warna hitam. Kita ambil warna putih. Ini candle pertama. So ini candle kedua lah. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 dan ini candle ke 10. Kenapa harga dia semakin menaik walaupun candle yang ni menurun? Sebabnya dari sini candle yang dia punya apa ni? Dia kira harga tutup ni. Harga tutup ni. Harga tutup. Dia ada sedikit menaik sikit. So bila hari yang ke-10 contohnya sini hari silap sepatutnya saya kena ambil macam ni. 10 ni saya ambil yang ni. Tu 10 baru nampak jelas sikit. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. So bila cukup je 10 dia akan plot satu ke atas. Sebab banyak harga naik kan. So bila bagi mungkin harga dia tinggi sikit. Lepas tu bila harga makin naik dia makin naik lah, makin naik. Macam tu je sebenarnya. So itu basic. Alright. So itu yang pertama lah. Simple. Kita ada banyak indie yang kita bagi sebagai overlay kan. Selain daripada movie average, kita ada exponential movie average. Jadi kita ada banyak lagi. Antaranya saya type dekat sini. Kita ada Ichimoku cloud. Nanti kita go through, kita tengok sesatu. Kita ada Bollinger Band. Okay, kita ada saya sebut apa yang saya ingat je Donchian Channel. And then kita ada envelope. Lepas tu kita ada SAR ataupun parabolic SAR, parabolic dipanggil. Lepas tu kita ada alligator. Lepas tu kita ada apa tu, saya tak ingat dah nama dia. Fractal. Ada lagi, banyak lagi. Saya kena record balik. Movie average. Ada jugalah ada juga orang gunakan exponential movie average. Ichimoku, Bollinger Band, Donchian Channel, envelope. Okay, kita tengok kat sini. Script. Technical script. Fibonacci tu dia bukan
Indicator dia adalah tools. Nanti jangan silap faham. Okey. Awesome oscillator kat bawah, Bollinger Band check ini kat bawah. Semua kat bawah WM envelope Fisher, Ichimoku. Tu je lah yang saya selalu sebut tu, yang saya selalu pakai lah. Pivot. Kita pun ada zigzag lah. Zigzag ni pun penting juga. Zigzag. Alright, so kita tengok satu-satu. Apa itu Ichimoku? Kita tengok Ichimoku. Alright, Ichimoku Cloud. Ichimoku Cloud, dia asas dia adalah moving average. Asas dia adalah moving average. Cuma dia buat sesaran ke depan. Dia panggil apa yang dalam istilah coding tu. Saya lupa lah istilah coding tu. Dia sesarkan 10 ke 20 candle ke depan. So maksudnya bila candle dah bergerak, contoh candle ni bergerak kat sini, dia dah sesarkan pergerakan dia kat sini. Sebenarnya benda sama je. Benda ni, pergerakan cloud dia ni sebenarnya representatif kepada moving average benda ni juga. Sebab tapinya disebabkan formula yang dia buat, dia sesarkan pergerakan tu ke depan. Pergerakan candle ini sebenarnya yang inilah. Untuk Ichimoku Cloud ni, ini dia punya cloud. Ini dia punya moving average jugalah sebenarnya kan. So, tujuan dia just dia nak tahu bila pergerakan candle ni menaik melepasi awan ni, dia dah mula keluar daripada bearish zone dan sebagainya. Macam tu je lah lebih kurang. Tapi saya tak berapa nak pakai sangat Ichimoku ni. Saya tak berapa pakai sangat Ichimoku. So dia bila contoh macam ni, dia sesarkan harga ni ke depan. Dia agak kompleks tapi sebenarnya tak adalah kompleks sangat. Dia visualize. Kita nampak apa kita nampak lah. Ni kan pergerakan harga ni dia kat sini. Pergerakan harga ini dekat sini. So bila kita nampak seolah-olah pergerakan harga ni break benda ni kan. Sebenarnya dia adalah sejarah dia. Dia dah berjaya memotong sejarah pergerakan harga dia sebelum ini. Itu sahaja kan. Dia ini adalah bayang kepada yang ini, cuma bayang dia duduk kat depan. Itu je lah signifikan dia. So normally bila orang tengok dah break, price dah break awan, Ichimoku Cloud, so dia dah mula bullish. Boleh je nak gunakan indikator tu macam tu, tapi banyak je berlaku false breakout, false break awan tu. Contoh macam ni kan. Okey, dia pun break awan. So dia pun masuk balik ke bawah awan. Macam tu lah. Break. Ni tak jadi break. Break awan tu terjun balik bawah awan. Sebab dia macam, bagi saya lah dia tak tepat sangat untuk long term lah. Untuk short term mungkin boleh pakai, tapi untuk long term saya tak berapa. Itu yang pertama, Ichimoku. So yang tiga garisan ni, dia adalah moving average juga. Okay? Berdasarkan formula dia semua adalah moving average lah. Ini dia punya baseline ni moving average lah. Okay? Alright, so kita tutup. And then kita tengok lagi. Sempat ke tak ni saya nak cover semua ni. Sebab kita bagi kepada dua part. Part pertama, basic indicator. Part kedua, custom indicator. Kita tengok cepat-cepat lah. Okay? Kita tengok pula Bollinger Band. Type je BB, dia akan keluar Bollinger Band. Bollinger Band dihasilkan oleh John Bollinger. Nama dia John Bollinger. Hidup lagi mamat ni. Masih segar lagi. Dia memang banyaklah contribution dia kepada technical analysis lah. Okay, banyak. Ini antara contribution dia yang paling besar lah. Okay. Cara menggunakan Bollinger Band ni very simple lah. Kita tengok straight to the point. Apabila harga break midline, kita consider dia bullish. Apabila harga break midline ke bawah, tadi break midline ke atas, kita consider dia bullish. Apabila harga break midline ke bawah, kita consider dia bearish. Di mana berlaku constriction, di situlah berlakunya pengumpulan momentum. Okay, apa-apa yang keluar daripada upper band, dia akan masuk balik ke dalam band. Apa-apa yang keluar daripada lower band, dia akan masuk balik ke dalam band. Alright. So, apa-apa yang keluar break midline
menuju ke upper band, mid band menuju ke upper band, menunjukkan momentum kuat. Apa-apa yang break down mid band ke bawah menuju ke lower band, dia menunjukkan momentum bearish yang kuat ataupun downtrend yang kuat. Itu asas dia lah. So ini pun kita panggil sebagai overlay indicator. Maksudnya dia menempel pada harga. Dia menempel pada harga. Contoh lain. Ini saya mungkin tapi kalau saya nak buang-buang saya kena pasang balik. Malah nak pasang balik. Kalau ada kat sini 5G. Banyak sangat ni. Okey, bolehlah. Saya buang dulu Buang. Boleh pasang balik. Alright. Kita tengok pula contoh Donchian Channel. Hari tu saya ada cerita sikit berkenaan dengan Donchian Channel. Donchian Channel dihasilkan oleh nama dia Donchian. Apa nama asal nama penulis dia tak ingat. John Donchian, William Donchian. Apa Donchian kah? Tengok sikit. Richard Donchian. Tahun 1960-an. Kita tak wujud lagi lah. Alright. Konsep dia sama dengan Bollinger Band tapi dia lagi awal lah. John Bollinger ada lagi. Richard Donchian dah tak ada. Maksudnya most probably Donchian Channel ni memberikan inspirasi kepada Bollinger Band lah. Sama juga, dia ada 3 line. Cumanya cara formula dikira tu beza sikit lah daripada Bollinger Band. Dia lebih kepada trend following. Apa-apa yang break midline ke atas dan menuju ke upper band, kita consider bullish. Apa-apa yang break midline ke bawah dan menuju ke lower band, kita consider bearish. Okay, and then Donchian Channel dia tak akan break dia punya channel. Paling-paling pun dia akan buat satu garisan saja. Paling-paling pun dia akan buat garisan. Alright. Itulah contoh dia. Contoh. Dan kita ada lagi. Kita ada envelope. Kalau tuan-puan tak pernah tengok, kita tengok envelope. Konsep dia sama juga. Dia ada 3 garisan, midline, lower band, upper band, envelope. Sama je. Interpretation dia dengan Bollinger Band, dengan Donchian Channel sama. Cuma formula nak buat benda ni lain lah. Envelope. Boleh apply, tak ada masalah. Kalau nak combine semua pun boleh. Tuan-puan combine je Bollinger Band. Lepas tu masuk pula Donchian Channel. Mana di DC. Masuk pula envelope. And then dia dah jadi macam ni. So nak pilih yang mana satu ni tuan-puan fikirlah sendiri. Okey, dia dah jadi macam ni. Saya pun dah pernah buat dah sebenarnya. Saya dah cubalah buat teori sendiri. Apa yang saya buat, saya ambil midline untuk ketiga-tiga ni. Okey, contohnya kita tutup Okey, kita pasang Bollinger Band, dia ada midline kan. Okey, tutup Bollinger Band. Buka Donchian Channel pula. Donchian Channel pun dia ada midline. Okey, tutup Donchian Channel, buka envelope. Envelope pun ada midline. So, saya pun ambil lah ketiga-tiga midline ni. Envelope dengan Donchian Channel sama dia punya midline. Okay. Kita ambil ketiga-tiga ni. Saya average kan 3 formula, kita bahagi 3, kita akan dapat satu line. So hasil dia kita dapat macam ni. Daripada ketiga-tiga line ni dia jadi satu line je macam tu. So adakah dia efektif? Sama je kesan dia. Sama je. Alright. Okay. Apa parabolic sah? Ni saya just tunjuk je lah cara nak guna dia tu. Tuan pun boleh je nak Google ke YouTube banyak berlambat-lambat. Parabolic SARS. Parabolic SARS ni pun ramai juga orang pakai. Bagi saya tak berapa best. Saya dah buat yang almost identical dengan parabolic parabolic SARS yang saya buat sendiri, yang saya puas hati. Yang saya lagi puas hati.
Saya ni macam susah sikit nak puas hati dengan apa yang default ni. Okay, kita besarkan supaya nampak. Kalau nak tukar ke bulatan pun boleh. Dia boleh tukar-tukar. Alright, cara dia detect. Apabila ada certain level dia break dah dia punya formula punya calculation menaik, dot tu akan berada di bawah. So maksudnya dia dah nak mula bullish lah. Macam tu lah lebih kurang. So kita akan nampak lah naik turun. Tapi reliability dia agak slow lah. Dia agak lambat. Dia macam, yelah indikator kan dia delay kan. So macam tu lah, dia lambat sikit lah. Okay, lambat sikit. So itulah SARS, parabolic SARS. Ramai orang pakai juga. Tapi saya dah buat satu sendiri yang saya panggil sebagai saya pun dah lupa nama dia. Reversal candle signal. Ini yang saya buat sendiri. So reversal candle signal ni bagi saya lah lebih accurate bagi saya. Saya syok sendiri je sebenarnya. Berbanding dengan parabolic SARS. Contoh kita pasang balik. Wallahualam. Tuan-puan decide lah tuan-puan nak pakai yang mana kan. Okey. Ini parabolic SARS. Okay, ini yang ada kalau tuan-puan perasan ni, kalau saya tutup ni. Yang ni saya buat sendiri. Yang ada anak panah ni saya buat sendiri. So selagi mana ada anak panah menuju ke atas ni, dia menunjukkan masih bullish. Kalau dah mula merah-merah ni, dia menunjukkan bearish. Dari segi formula ini lebih tepat, tapi dari segi long term mungkin orang lebih prefer parabolic SARS sebab dia nampak satu group kan. Yang ni lebih detail. So kalau nak kepada pendetailan ataupun short term, boleh gunakan yang candle reversal ni. Kalau nak kepada long term swing ataupun overall punya trend, boleh gunakan parabolic SARS juga. So depend lah, tuan-puan boleh pilih lah. Ini saya short sendiri je buat kan. Saya guna saya guna formula Heikin-Ashi. Heikin-Ashi. Okay. Itu cerita lain lah. Alright, so ada lagi alligator. Mungkin tuan-puan tak pernah dengar alligator. Tapi benda ni ada. Nama dia William Alligator. William Alligator. So dia pun aplikasikan moving average ataupun exponential moving average juga. So cara baca dia pun simple je. Dia macam dia ada 3 risan ni yang mewakili kononnya buaya lah. Macam buaya lah dia cakap kan. Konon buaya lah. Macam ini adalah mulut rahang atas, ini rahang bawah. Ini gigi ke apa saya tak ingat lah. Macam buaya lah lebih kurang macam buaya. Lebih kurang lah. So bila buaya tu dah mula buka mulut, kita dah kena perhatikan sebab dia dah nak mula makan. Setelah dia berehat lama, buaya kan makan sikit jarang-jarang je. Bila dia dah makan tu dia rehat berminggu-minggu kadang tak makan kan. Right. So bila buaya dah mula buka mulut, boleh apply, boleh standby lah nak beli ke apa kan. Tunggu dia akan naik. Selagi mana price ni berada di atas, dia dah cross ni, itu dah consider bullish. Dah consider bullish. Macam ni. Okay, macam ni. Bila buaya dah mula buka mulut kat sini, dia akan makan. So dia naik. Kalau dah buaya tutup mulut ni macam dia menutup kan. So dia bearish. Itu alligator lah. Dihasilkan oleh Bill William. Bill William ni banyak jasa dia jugalah terhadap indikator, teknik analisis. Dan saya memang heavily saya pakai
Bill William punya indicator. Antaranya awesome indicator. Nanti kita berkenalan dengan awesome indicator. Alright. So kita pun ada fractal. Fractal pun dihasilkan oleh Bill William. Fractal kita type fractal. Ni. Dia lebih kurang je dengan konsep parabolic SARS. Tapi yang ni tak cantik lah dia punya ni. Dia sepatutnya 5. Dia punya default kiraan dia 5. Sepatutnya yang Bill William cakap dia sepatutnya 5. Maksudnya dia macam ni. Apabila ada 1, 2, 3, 4, 5 habis je kiraan untuk 5 candle, dia akan tandakan 1. So kalau macam 5 candle tu menaik, dia akan naik dia akan tandakan macam kemuncak lah, macam kemuncak kenaikan. And then bila menurun dia akan tandakan every point lah. Dia benda ni kan kita boleh juga gunakan dia sebagai pivot. Kalau tuan puan tak pernah dengar, pivot point. Pivot ni maksudnya tempat untuk join tu berpusing. Kalau macam engsel pintu kan, dia punya engsel lah macam tu. Sebelum dia pusing tu dia ada pivot. Macam siku lah macam kita punya siku kan. Kita punya siku ni kita boleh naik turun kan macam tu. Tempat dia punya pivot dia macam tu. Pivot lah macam mana saya nak explain. Pivot lah. Pivot. Okay lah. Sebelum dia pusing tu dia ada hint dulu and then dia pusing. Ada hint dia pusing. Tapi dia delay. Dia bukan immediately sebelum dia pusing dia dah keluar. Dia akan kira 5 candle. Candle yang kelima muncul baru dia keluar. So maksudnya harga dah naik. Harga dah naik baru dia keluar, maksudnya kita bolehlah gunakan dia. Tapi macam ni kalau harga dah turun dia baru keluar, laju je harga turun, tak sempat nak buat apa. Okay? Macam ni tak sempat nak buat apalah. Harga turun dengan laju sekali baru dia keluar kat sini. So dia terbalik lah. Kalau pivot atas menunjukkan dia akan turun ke bawah. Kalau pivot bawah menunjukkan dia akan naik ke atas. Dia pivot. Itu adalah fractal. Ini dihasilkan oleh Bill William. Ini Roger Channel. Envelope ni saya tak ingat siapa. And then zigzag. Zigzag ni bagi saya penting juga kalau tuan-puan nak betul-betul nak gunakan Elliott wave. Sebab zigzag ni dia, ini saya punya indicator saya buat, bukan indicator ni. Zigzag wave ni saya dah modified. Ini yang saya dah modify, custom made. Yang asal dia yang ada kat sini zigzag. Zigzag. Ini je zigzag. Saya tutup lah yang saya punya ni. Ni. Dia ada zigzag macam tu kan. Oh, dia siap ada harga lagi. Tuan-puan boleh pakai ni. Tapi saya tak pakai yang ni. Saya pakai yang saya buat sendiri. Saya punya zigzag lah. Sebab saya punya zigzag ni dia dah ada untuk major wave. Yang warna hijau ni untuk major wave. Dan yang warna kuning ni untuk sub wave. So kita dah tak perlu pening lah nak kira sub wave dia macam mana. Kan contoh saya gunakan untuk yearly chart. Yearly chart tak cukup data lagi. Tak banyak lagi. Kita gunakan monthly chart lah. Monthly chart dah nampak dah dia punya wave dia. So ini wave 3 lah. Obviously wave 3 lah. Okay. Ini wave 4. Ni dah nak masuk wave 5 lah sebenarnya. Macam tu je. Dia dah automatic count. Sebenarnya sini lah wave 1 kan. Wave 1, wave 1, 2, 3, 4. Ini dah 5 dah. 4 dia kat sini. Tapi sekurang-kurangnya dah ada wave ni. Kita dah nampak sikit lah. Dia dah nampak sikit. Dia punya pergerakan dia macam tu. Zigzag wave ni saya bagi
untuk ahli-ahli grup VIP lah. Kalau siapa-siapa yang nak, yang ada sekarang, kalau siapa-siapa yang nak, kalau tuan-puan yang ada sekarang tapi belum ada indikator ni, tapi kalau nak guna, PM sajalah. Nanti saya bagi nama TradingView tu, nama profile dekat TradingView tu nanti saya add lah. Okay. Lambat ni kita ni baru nak masuk oscillator, tak sempat ni nak discuss custom made indicator kan. Tapi tak apalah. Alright. So, oscillator. Apa yang dimaksudkan dengan oscillator? Oscillator adalah indikator yang duduk di atas ataupun di bawah chart yang ada julat pergerakan dia. Dia oscillate di antara dua ekstrim, lower dengan bottom, bottom dengan upper dengan bottom, top dengan bottom ataupun upper dengan lower, dia oscillate. Contoh yang paling selalu orang pakai MACD, MACD kan. Stochastic. And then kita ada RSI. Then kita ada Awesome. And then kita ada CCI. Then kita ada Chaikin. Saya tak pernah guna Chaikin. Dan kita ada Accumulation Distribution Indicator. Dan kita ada banyak lagi lah yang lain-lain. Saya bagi contoh. Kita buang ini. Kita gunakan satulah. Contoh kita pasang MACD. MACD. Moving Average Convergent Divergent. Nama panjang ni lah. Moving Average Convergent Divergent. Dia memang based on moving average. Moving average ni adalah moving average yang diambil daripada pergerakan harga yang di atas. Dia buat kat bawah. So untuk apa? Untuk tengok di manakah berlakunya accumulation distribution jugalah. Okay. So macam dekat sini kan. Bila garisan biru ni, dia ada dua garisan. Dia ada MACD punya line dengan signal punya line. So line warna biru ni dipanggil sebagai MACD line. Kita boleh tukar lah. Warna putih pun okey, nampak lebih jelas kan. Isyarat ni mungkin warna merah ke macam tu. So yang penting ni warna putih ni lah kita tebalkan. Okay, bila MACD line cross signal line ke atas, dia menunjukkan dah mula ada momentum. Kalau dia cross ke atas di bawah daripada dia punya histogram ni, momentum dia tak berapa kuat. Tapi kalau dia cross garisan MACD ni, cross signal line di atas histogram MACD ni, dia menunjukkan momentum dia kuat. Momentum dia kuat. Itu je sebenarnya cara nak gunakan MACD lah. Okay. So apa-apa yang berada di atas midline consider bullish, apa-apa yang di bawah midline consider bearish. So MACD ni pun dia ada julat dia, walaupun dia bukanlah julat antara 0 hingga 100, dia termasuk dalam julat lain-lain. Dia ada julat dia sendiri. Still kita panggil dia adalah oscillator lah. Okay. Alright, itu yang pertama. Dan kita ada stochastic. Tiba-tiba saya rasa macam penatnya. penat mengajar benda ni kan. Banyak benda sebenarnya nak kena belajar ni. Alright, stochastic pun sama konsep dia, digunakan moving average. Kita boleh tengok dekat sini. Dia ada K line dengan D line. Apa yang kita nak tengok K line ni, kita nak tengok K line ni break melepasi D line dan ke atas. Sekiranya K line ni melepasi D line dan ke atas, melepasi garisan 20, dia dah mula nak keluar daripada area oversold, nak pergi ke overbought. Pernah dengar tak istilah tu? So inilah stochastic ni adalah antara salah satu indikator yang saya combinekan untuk menghasilkan OSOB. Okay. So kita pasang OSOB, oversold overbought indicator. Oversold overbought indicator ni adalah modified version of stochastic RSI, stochastic RSI. MACD pun ada.
Semua duduk dalam tu, tapi kita dah modify lah. Saya pun lupa dah apa benda yang saya sumbat sekali dalam tu. Tapi inilah hasil dia. Cuma beza dia adalah beza pada dia punya formula dia ada modification lah. So lebih jelas. Kalau macam ni, kita nak tengok oversold dekat sini. Sini oversold. Apa-apa yang di bawah 20, kita consider dia oversold. Bila dia melepasi angka 20 dan ke atas, melepasi 30, kita consider dia dah keluar daripada oversold. Maksudnya, buyer dah mula masuk balik. Kan oversold kan seller ramai kan. Oversold. Bila dia pergi ke overbought, dia dah mula ada buyer yang ramai lah. Macam tu. Penat. Tiba-tiba. Sekejap minum ayat. Tuan-puan faham tak ni? Saya duk explain ni, faham tak ni? Boleh komen sikit tak? Ke dah hilang dah? Hilang daripada radar. Ada orang tak ni mendengar ni? Saya cakap sendiri je. Boleh faham tak? Kalau faham boleh komen sikit. Benda ni basic. Tapi kalau kita benda basic ni pun kita tak faham, susah kita nak melangkah lebih jauh. Macam itulah. So ini pun saya dah terangkan sikit lah. Ni adalah custom made indicator kan. Macam tadi kita ada basic indicator. Contoh macam stochastic ni kan basic indicator. So bila kita ada basic indicator, kita custom made kan dia menjadi custom made indicator. So tujuan custom made indicator ni selain daripada kita nak menjimatkan ruang untuk pemasangan indicator, kita dah combine banyak indicator dalam satu indicator. Tujuan lain adalah untuk kita dapatkan nilai bacaan yang lebih tepat ataupun lebih accurate berdasarkan kefahaman yang kita ada. Itu jelas sebenarnya kan. So that's why muncullah oversold, overbought indicator dengan color-color. So dia bukan macam basic stochastic ataupun basic MACD sahaja. Dia ada banyak combination dalam satu. Okay. Dan kita ada CCI, kita ada Chaikin, kita ada accumulation distribution tu tuan-puan boleh tengok. Tapi satu yang menariknya adalah saya nak tunjuk awesome indicator. Kenapa awesome indicator ni best? Sebab kita nampak dengan jelas sekali bila dia accumulation distribution. Dia simple je, dia macam ni je. Tapi dia menunjukkan momentum. Bila momentum mulai bullish, dia menaik. Bila momentum betul-betul bullish, dia naik melepasi midline. Dia ada midline lah. Dia ada midline. Okay. So, awesome indicator ni digunakan secara meluas untuk membuat kajian elliott wave. Dikatakan, apabila awesome indicator paling tinggi, itulah kemuncak kepada wave 3. Dan yang lain-lain lah, seterusnya lah. Okay. Kalau nak lebih lanjut, kena masuk kelas lah. Tak adalah. Nak lebih lanjut, kena belajar tentang elliott wave lah. Okay. Alright, so saya pun dah penat dah. Tuan-puan ada soalan tak? Ini baru dua je contoh kan. Overlay dengan oscillator. Tapi dua contoh ni pun dah merangkumi almost semua lah. Okay. Kita belum masuk topik ketiga, iaitu custom made. Ataupun part 2 lah, custom made indicator. Saya ingat part 2 ni kita hold dululah. Kita cerita lain lah. Tapi itulah rugi pula kan nanti sebab bila kita buat sesi lain, orang lain dah yang join. So orang lain yang join tu dia tak faham, dia tak follow penerangan tu dari awal kan. Tak apalah. Alright, so
Okey, setakat ni itu sahajalah yang saya nak share. Semoga perkongsian pada kali ini sebersedikit memberi manfaat dan membantu tuan-puan yang kalau tuan-puan dah tahu tak apalah, mungkin refreshment. Kalau yang belum tahu tu insya-Allah adalah sedikit penambahan knowledge kan. So every indicator kita kena try and error lah, kena guna untuk apa tahu? Untuk kita test adakah indikator tersebut kena dengan kita punya analisis. Okay, macam saya kan. Setelah mencuba pelbagai indikator, akhirnya indikator yang saya buat sendiri jugalah yang terbaik, yang saya faham untuk apa saya buat, kenapa saya buat dan macam mana saya nak pakai indikator tu. That's why munculnya skrip yang saya dah buat ni. 3SUTC lah, apalah kura-kura ini semua banyak yang saya dah tak pakai dah. Sebab dalam proses eksperimen kan banyak tikus-tikus makmal yang dikorbankan. So banyak indikator-indikator yang tak berguna ni yang saya dah buang-buang. Tapi dia duduk dalam tong sampah lah. Tapi kita biar je lah kat situ. Kita tak kacau lah dia, biar je lah. Dia tak mengganggu pun. Kita cuma ambil yang kita pakai je lah. Banyak yang eksperimen-eksperimen yang tak jadi. Yang jadi pun banyak. Yang tak jadi pun banyak. Tapi kita biar je lah kat situ. Okay? Ada yang dah ada versi versi 0.1 naik ke 0.2 naik ke 0.3. Tapi yang latest yang saya pakai inilah yang latest lah. Yang saya pakai sekarang ni lah yang latest yang saya pakai. Macam ni SUTC ni saya pakai, Gun Square of 9 ni saya pakai, Fuji BMX Hybrid ni saya pakai, 3SUTC pun saya pakai jarang-jarang, ZZ ni pun saya pakai. Saya ada buat template kat sini. So dalam template ni tuan-puan boleh masukkan terus berapa indikator yang kita nak and then simpan je. Bila tekan sekali je terus dia akan loading template tu, dan dia akan muncul lah apa indikator kita nak. Okay, macam ni PSOB, OBVMR. Cuma sekarang TradingView basic hanya boleh pakai 2 sahaja indikator. So tuan-puan kalau betul-betul serius nak trade, upgrade lah, pergi Pro ke, Pro Plus ke, Premium ke. Tapi Premium mahal sangat lah mungkin ambil Pro pun dah okey. Tapi basic dah tak cukup lah, basic dah tak cukup. Harga pun delay kan, indikator pun sikit. Banyak kekurangan lah, banyak kekurangan. Alright, so and then setakat yang saya guna ni memang saya puas hatilah dengan indikator yang saya buat sendiri. Masuk bakul lah masuk bakul, tekan button dia naik sendiri. Sebab bila kita dah eksperimen pelbagai indikator, kita dapat combine indikator yang kita nak dan sebagainya. Tapi ada je indikator yang memang saya just ambil dia punya essence saja. Saya tak betul-betul ambil indikator tu. Ambil dia punya essence je, dia punya teori dia. Dia punya apa ni? Matlamat dia sahaja kan. Ada yang betul-betul kita buat sendirilah. Okay. Alright, so dapat sesuatu tak? Macam senyap je tuan-puan ni. Saya takut tak ada orang dah ni. Semua dah pergi pasar ke mana ke, mandi hujan ke, pergi main banjir ke. Komen minute. Saya komen lah sepatutnya bukan sesi dia ni. Tapi tak apa, saya komen sikit. Biasalah kita tengok long term. Long term dia bearish 0123. Dia wave dia menurun. Cuma sekarang ni dia sedang rebound lah. Okay. Kalau kita masukkan dia punya wave dia 0123 dia macam tu kan. Dia akan buat 4 dan 5. So saya ingat dia sedang buat 4 lah. Okay. Dia sedang buat 4 lah. Ataupun mungkin inilah kot dia punya 4 ni kan. 012 3 4 dia. Saya ingat ni lah 4 dia. Dah tinggi dah pun 4 dia. So 5. Sekarang ni dia sedang buat ABC dah.
Dia nak buat ABC lah, saya ingat. Dia nak buat ABC. A, B, sepatutnya lagi tinggi lah. ABC dia sepatutnya dia macam ni. Dia lagi tinggi. Macam tu. Alright, so untuk short term okay. Untuk short term okay. Tapi untuk long term bagi saya dia bukanlah salah satu counter yang terpilih lah dalam kita punya watch list. Short term okay. Kalau nak long term ni bagi saya risiko. Tapi kalau short term okay je. So tuan-puan punya pandai keluar lah kalau dah masuk. Alright, so semoga bermanfaat. Sampai situ dahulu. Saya record, nanti saya akan share recording ni. Tuan-puan dapat tengok balik. Terima kasih sekali lagi saya ucapkan kepada semua. Saya kena buat satu lagi part 2. Saya nak kena explain ni. Custom indicator saya ni kan banyak. Tuan-puan tengok OBVMR, Oversold Overbought Indicator, Gun Square 9, Line 3SUTC, FE2 Mode, AOM2. Banyak dah yang saya tak pakai dah. Tapi ada lagi lah. 3S ni Simplified UTC, CRSI Mode tu modification, ES2 Mode ni dia dah modified version lah. FE2 Matte, nama orang. ZZ2 ni pun modified version daripada ZZ Wave yang asal. Reversal Candle Signal, DCS dia ada support and resistance lah. Basically kita nak tengok support and resistance. BMX ini zaman tahap apa saya buat ni. Tapi awal-awal dulu lah. NVP ni untuk volume, net volume price. Jadi saya tunjuk NVP. Ini saya dah lock ni, hanya saya boleh invite. NVP ni dia untuk tengok volume. Kalau ada volume dia akan jadi dia akan ada macam satu kolom warna putih yang naik, ada background naik ke atas. So kalau volume dia negatif dia akan menurun ke bawah. Kita ambil contoh KGB lah. Contoh KGB weekly chart. Okay, contoh. Sebenarnya nak habis dah ni tapi ada lagi tiba-tiba. Kesian tuan-puan kena menunggu sekejap. So ada signal error yang warna hitam tu menunjukkan volume yang kuat dan signifikan untuk menunjukkan dia dah mula ada momentum untuk dia naik. Dia akan selari dengan ini, dia akan selari dengan di entry signal tu. Dia akan selari. Tapi saya pun dah tak pakai ni. Dia bukan tak berguna tapi jarang guna. Fuji BMX Hybrid pun ada. Ni saya pakai. Yang ni antara indikator terawal yang saya hasilkan juga. RBB pun saya pakai tapi jarang sangat. RBB ni dia ada versi dekat yang ni versi oscillator. Dia ada satu lagi RBB overlay kalau saya tak silap. Kalau tak ada ke saya dah delete, saya tak ingat. Yang ni yang versi oscillator dia duduk kat bawah. Dia adalah candle tapi saya gunakan dia sebagai oscillator untuk tengok bila dia bullish, bila dia bearish. Saya tak ingat lah apa nama dia. Tak apalah, nanti kita buat sesi lain yang saya nak go through each and every indicator yang saya dah buat. So senang, kita go through one by one. Sebab banyak, kalau nak buat sekarang memang tak sempat. Ada satu yang kena block dengan trading view, tak boleh pakai, tapi saya buat balik. Ada balik ZZ Wave. Ada dua, ini pun tak boleh pakai, saya buat balik CRS mode. Alright, so sampai situ dahululah. Wallahualam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semua.